ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Simuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan pegawai Surau An-Nusrah, Nusari Bayu 3, Bandar Seri Senayan, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Nikmat-nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesihatan, nikmat masa lapang, dan nikmat Allah Taala pilih untuk kita, beri kekuatan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, dan dihimpunkan kita dalam surau yang mulia ini pada waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab 40 hadis penawar hati kita. Dan malam ni kita dah sampai kepada hadis yang ke 30 Hadis yang ke-30 muka surat 83, tuan. Hadis yang ke-30 muka surat 83. Tajuk dia bengkak kaki kerana beribadah di waktu malam. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beribadah di waktu malam sehingga bengkak kedua kakinya. Maka saya pun berkata padanya, kata Sayyidatina Aisyah, beliau pun berkata pada baginda Nabi, kenapa engkau beribadah sampai begini ya Rasulullah? Sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang terkemudian. Yakni seandainya beliau berdosa, seandainya baginda berdosa, padahal sebenarnya baginda maksum, yakni terpelihara dari berbuat dosa. Lalu Nabi SAW menjawab, bukankah lebih bagus kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Baik tuan, daripada hadis ini dapat kita tengok bahawa Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Nabi SAW, menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW bangun malam, beribadah di waktu malam sehingga bengkak kaki. Bengkak kaki ni kenapa tuan? Maknanya mungkin duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama pun boleh bengkak kaki juga, kan? Maknanya dia memerlukan satu tempoh masa yang panjang.
Kalau kita tengok sirah Nabi, memang baginda salat malam panjang bacaan surah Al-Baqarah, sambung Al-An'am, Ali Imran, panjang-panjang surah. Dia pernah sahabat cuba nak ikut Nabi Kamul, tak teraya. Nabi cakap salatlah di rumah. Sebab apa? Sebab Nabi ni meletakkan salat malam itu seperti satu kewajipan ke atas baginda. Jadi setiap malam Nabi solat sehingga bengkak kedua kakinya. Maka Sayyidatina Aisyah ni sebagai isteri bertanya. Banyak hadis yang diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah, ya, dalam ramai-ramai isteri. Sayyidatina Aisyah antara salah seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kalau tengok banyak daripada Sayyidatina Aisyah. Kalau hadis pasal doa, Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah? Adakah kemungkinan Rasulullah ni berpaling? Tanya tu. Isteri ni tadi bertanya. Nabi cakap tak. Ini adalah adab. Makna dia sebagai seorang hamba, hamba itu sifat dia meminta kepada Rabb. Itu adab Nabi SAW. Memang baginda tu, sebab tu kalau tengok daripada hadis ini, baginda adalah makhluk yang diciptakan dengan segala kehebatan oleh Allah SWT. Di atas sedemikian itu, maka Nabi SAW bersyukur dengan kesyukuran yang hebat, yang tak ada tandingan, dengan iman yang hebat yang tak ada tandingan, dengan tawaduk, dengan zuhud, dengan segala-gala sifat-sifat kemuliaan yang tak ada satu manusia pun dapat menandinginya. Kerana apa? Kerana sifat syukur. Sebab tu orang yang bersyukur dalam hidupnya, satu daripada tanjuan dia melakukan ibadah. Orang yang tidak melakukan ibadah menunjukkan dia tidak bersyukur. Makna tak bersyukur dia tak peduli langsung dengan nikmat. Nikmat dia hidup ni ibarat tak ada apa-apa lah bagi dia. Nikmat dia makan sadap, nikmat dia bergembira, nikmat dia harta kekayaan, segala-gala nikmat dia bagi dia tak ada apa-apa. Sebab tu dia tak nak beribadah. Dan tanda orang bersyukur ialah orang tu memperhambakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Lagi tinggi syukur dia, lagi tinggi ibadah dia. Lagi tinggi dia punya ibadah dia, lagi dia rasa kemanisan beribadah. Sehingga baginya dunia itu tidak ada apa-apa. Maksud dia meninggalkan dunia, kita biasa dia tidak meninggalkan dunia. Apa maksud tuan? Bahawa dunia itu tidak memberi bekas kepadanya. Dia bukan tak makan, bukan tak minum, bukan tidak berpakaian. Maksudnya meninggalkan dunia itu ialah dunia itu tak memberi bekas pada dia. Itulah orang yang bersifat zuhud. Antara orang yang Allah pilih untuk selamat, antaranya yang pertama kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak kebaikan pada seseorang, orang itu diberi dia faham dalam agama. Maknanya dia belajar, dia faham. Bila dia faham, dia yakin, lalu dia mengamalkan. Bila dia beramal, dia melakukan keikhlasan di dalam amalannya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ialah menunggalkan al-qasad wal gharad, niat, tujuan dan matlamat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain. Maka yang kedua, orang itu diberi kezuhudan. Zuhud itu ialah, dalam bahasa kita yang mudah, tuan-tuan, ada-ada, tak ada pun tak apa. Ada makan, ada, syukur alhamdulillah. Tak ada, tak apa. Ada duit, alhamdulillah. Tak ada, tak apa. Tapi bukan tak ada tak apa tu duduk tidur baring tak bekerja. Maksud dia bersyukur dengan apa yang dia terima dan redha dengan apa yang dia tak ada. Kata Sayyidina Ali, bersyukur dengan apa yang mendapat keuntungan ketika mendapat keuntungan, dan redha ketika mendapat kerugian. Itu tanda orang zuhud. Kemudian dia mengikhlaskan hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidatina Aisyah tanya, sebab apa suami ini telah diketahui oleh orang banyak, oleh orang ramai, apatah lagi isteri baginda, bahawa baginda ini Allah Ta'ala beri pengampunan yang dahulu kalau ada dan akan datang kalau ada. Takkan ada lah, sebab Nabi itu maksum, terpelihara daripada melakukan dosa, tak mungkin. Sedangkan zaman sebelum kenabian pun, Nabi dalam sirah kita tengok zaman remaja, dia ajak kawan pergi tengok
macam pesta lah kira keramaian. Nabi tertidur, Allah Ta'ala tidurkan Nabi. Maknanya daripada awal Nabi telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada fahaman yang kita dengar bahawa Nabi ni selepas umur 40 baru dia jadi Nabi, baru bersifat seperti Nabi, ialah bersifat seperti Nabi selepas kenabian lah kan. Tapi sebelum kenabian, Nabi itu telah digelar Al-Amin, iaitu orang yang amanah, orang yang terkenal dengan amanah, jujur dia. Kan kita tengok sirah Nabi, pernah satu ketika berbalah antara 4 suku ni untuk menaikkan batu Kaabah selepas banjir jatuh batu. Maka mesyuarat siapa yang pertama datang ke sini nanti kita panggil dia menjadi hakim. Kebetulan Nabi yang pertama datang masuk ke Baitullah. Baitullah telah ada tuan, ya. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, Baitullah tu telah wujud. Ada orang datang bertawaf dari itu. Kemudian Nabi cakap tak apa, ambil satu kain, letakkan batu tu di atas kain tu, pegang 4 bucu ni tadi, satu kabilah pegang satu. Lalu baginda SAW mengambil dan meletak. Begitu hebat Nabi SAW. Dan sehinggalah orang Makkah ni tadi, kalau nak ke mana-mana minta Nabi tolong simpankan barang, sebab tidak ada orang yang seamanah Nabi pada ketika itu melainkan baginda Nabi SAW. Sehinggalah Rasulullah dalam riwayat mengatakan nak berpindah hijrah ke Madinah, panggillah orang-orang yang nyimpan barang ni, ambillah barang masing-masing. Nah, kita boleh macam tu tuan-tuan? Boleh insya-Allah kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam perkataan. Sehingga ada ayat Quran yang menegur Nabi pun Nabi tak suruh kan. Saya pernah sebut dulu. Kalau kita tuan-tuan masuk bilik bos kena bambu. Gadagang. Bila keluar apa kita cakap dengan kawan? Bos ajak ni, maksudnya bos ajak pergi dusun dia makan musangking minggu depan. Dia panjang cerita longkang-longkung tu. Kawan dia kata, "Uish, power kau. Kau dah 3 hari hilang pun bos ajak kau pergi makan durian ke? Apa ilmu kau kain?" Padahal kena bantai. Nah, samalah orang lelaki rumah telefon. Kadang-kadang kena marah, senyum dia. Kawan tengok dah tahu dah. Ni kena marah ni, tapi buat-buat senyum kan. Jadi Nabi SAW tak menyembunyikan apa yang Allah turun ayat dengan teguran kepada Nabi kan? Nabi sampaikan kepada sahabat, sehingga sampai sekarang ni kita boleh tengok ayat-ayat ya? Dan surah Tahrim ada, banyaklah kita buka Quran kan, kita tengok contoh dia. Jadi Nabi SAW ni tidak berdosa, tapi ibadahnya bersangatan hebat. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada hadis itu kan, bahawa Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa ibadah itu tak boleh buat masuk syurga. Maknanya jadi bukan kita boleh klaim dengan Allah Ta'ala, aku dah buat ya Allah haji sekian kali, umrah sekian kali, mengaji khatam sekian kali, aku kena masuk syurga. Tidak. Tetapi rasa syukur itulah yang menunjukkan seorang hamba tu, apa pun yang Allah Ta'ala bagi, itulah tugas seorang hamba kepada Tuhan yang menciptakannya. Sehingga satu kisah, satu orang tuan guru ni, murid dia bermimpi berjumpa dengan malaikat, ditunjukkan kitab yang di dalamnya terdapat nama-nama ahli syurga. Diselak-selak kitab, ditanya malaikat, tak ada nama guru dia. Ini sudah kacau ni, nama tuan guru tak ada, syekh dah mengaji dah lama dah dengan dia ni. Lalu dia bertanya kepada guru dia nak cerita ke tak cerita? Nak cerita, di akhir dia ni nak jugalah tahu. Dia beritahu guru, anak ni bermimpi beberapa hari lepas jumpa malaikat yang memegang kitab dalam ni adalah senara ahli syurga, orang kira kenamaan lah kawasan itu. Nama syekh tak ada. Apa jawab syekh? Anak dah tahu 12 tahun dulu dah. Habis nak buat macam mana, kata syekh? Neraka syurga bukan kerja kita. Walaupun kita tahu masuk neraka, ibadah itu pasti. Walaupun dah beritahu awak masuk neraka, dalam neraka buatlah kerja-kerja ni, ahli-ahli neraka. Tak. Begitulah fahamnya, seolah-olah seseorang itu bekerja, gaji tak dapat, dia tak buat kerja. Itu kerja yang ada gaji ekstra, gaji akhirat nama dia. Sukarelawan, khidmat, surau, mana ada gaji? Menyapu surau, wasian surau, cukup bulan klaim ke? Tak. Mensajid sama juga, tolong orang tua, tolong orang meletas jalan, mana dah nak klaim?
Kerana apa? Kerana Allah SWT. Inilah amal kebajikan. Sebab tu orang-orang macam kita ni tuan, kerja satu part kita dapat gaji, tapi buatlah kerja-kerja yang mendatangkan gaji yang tak nampak oleh manusia. Macam mana tu? Kita meniaga RM8.5 kira RM8 dah lah, 50 sen sesedekah tuan. 1,500 kalau bagi kurang sikit boleh tak? Saya nak anak ramai nak sekolah. Berapa tuan boleh? Saya boleh bayar 1,200 halal, 300 diskaun itu niatkan sedekah. Ya Allah, aku bagi ni kerana-Mu, bukan kerana yang lain, bukan sebab nak dapat datuk ni, kena jadi generosity, bukan dalam diri ni, bukan, tapi kerana-Mu ya Allah. Aku tak ada nak bagi 300 ni, tak ada duit, menggigil-gigil tangan kalau nak keluar 300, bagi diskaun. Yang ni apa pula? Dia pandai ni, bagi nasihat. Yang awak pula pandai apa? Pandai mengajar, buatlah kelas ajar anak-anak. Yang awak pula, saya ada kereta, kadang tumpang orang pergi masjid. Kereta mahal, orang nak numpang pergi masjid pun tak boleh. Jadikan kereta yang mahal itu sebagai satu wasilah jalan untuk kita ke syurga. Jadi begitu Nabi ajar. Makna dia seorang hamba tu wajib bersyukur kepada Rabbnya, walaupun apa keadaan dirinya. Dia tak boleh cakap, ya Allah, dia tu bolehlah bersyukur sebab dia kaya. Macam aku ni macam mana? Aku nak sedekah tak apa, aku cincai, aku semayang pun malah lah. Semayang pun bukannya dapat apa, sakit juga. Ini salah. Lalu orang ni berdosa besar. Ya, sebab dia telah berburuk sangka dengan Tuhannya. Padahal itu yang terbaik untuk dia. Kalau dia kaya, dia jadi hantu, jadi jemalang tanah, taman diam, guyub-guyub, tak boleh nampak muka kita seorang masjid. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mengasihani, dia bagi orang ni, tapi disebab orang ni tak ada akal. Afala ta'qilun, dan Quran sebut, apakah engkau tidak memikirkan? Dia tak fikir. Ada mata tidak melihat dengan mata hati apa rahsia di sebaliknya. Ada pendengaran dia tak mau dengar. Ada perasaan dia tidak mau merasa. Ada otak orang Ta'ala fikir untuk fikir, dia tak mau fikir. Mereka itu seperti bahimatul anam, seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih teruk dari itu. Maka apa yang Nabi jawab apabila ditanya oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ni, maka Nabi jawab, bukankah lebih bagus kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Hamba ni tuan-tuan adalah makam yang tertinggi. Dia kata ulama, hamba itu adalah makam yang tertinggi sebenarnya, dan telah diberi pengiktirafan hamba itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Quran. Kalau kita tengok dalam surah Al-Isra sekarang ni, dah habis kan, bulan lepas, bulan Isra wal Mi'raj. Kebanyakan ulama mengatakan 20 malam 27 Rajab. Dalam surah Al-Isra ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya lailan minal masjidil ila akhir ayat. Makna dia hamba ni merujuk kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu telah diberi oleh Allah SWT gelaran sebagai kekasih, meminjamkan nama Raufur Rahim, kemudian mengiktiraf bahawa Nabi itu satu orang umat, satu makhluk yang telah berjaya mencapai makam hamba, iaitu memperhambakan diri dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan itulah Allah Ta'ala beri kemuliaan pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi Isra berjalan malam daripada Mekah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, naik burak. Itu kalau kita dengar kisah, kalau ada ustaz ceramah Isra Mi'raj, Nabi naik burak diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail kan. Burak itu sejenis haiwan yang berkaki empat, warnanya putih, rendah sikit daripada kuda, tinggi sikit daripada keldai, dan dia punya langkah dia sejauh nampak dari mata, ke situ dia sampai. Zoom, zoom. Burak itu maksud dia kilat. Dalam Quran sebut barqu yakhtafu absarahum kan, burak. Kemudian naik ke langit, naik tangga. Mi'raj itu menaiki tangga yang Allah Ta'ala sediakan, yang hebat, bertatah intan berlian. Nabi naik sampailah ke Sidratul Muntaha. Kerana pangkat yang Allah Ta'ala beri tadi, maka Nabi diizinkan oleh Allah SWT naik terus untuk mengambil apa? Mengambil ibadah, menghiburkan hati Nabi yang kesedihan kerana wafat isteri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Khadijah wafat pula
bapa saudara, walaupun dalam kebanyakan kaum mengatakan tak masuk Islam, Abu Talib kemudian berdakwah ke Taif, tidak mendapat sambutan, bahkan dilayan dengan lemparan batu sehingga berdarah badan baginda, ya, penuh kasut dengan darah. Kalau tuan pernah pergi ke Taif, ada satu masjid Kuk tu kan, masjid Kuk tu ada satu batu lebih kurang tinggi ni, tempat Nabi meletakkan siku lah, tu panggil masjid Kuk. Sekarang dah tutup rasa saya. Dulu pernah dapat masuk sekali, lepas tu disil dari Arab, ada rantai, tak bagi masuk. Jadi Nabi dijemput oleh Allah SWT naik untuk mengambil ibadah solat. Sebab tu solat itu tiang agama. Kata Nabi, beza di antara Islam dengan kufur ialah sembahyang. Sepakat ulama mazahibul arba'ah, bang siapa orang Islam yang mengaku Islam sengaja meninggalkan sembahyang, jatuh kufur dia. Sebagian ulama mengatakan tidak jatuh akidah, tapi dia fasik, berdosa. Tapi banyak ulama yang bersepakat mengatakan jatuh kufur berdasarkan hadis Nabi SAW. Beza antara orang kufur dan orang Islam itu ialah sembahyangnya. Lalu hamba ini makam tinggi. Dalam surah Kahfi pun sama, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, pun merujuk pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca keterangan tuan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum dari mengerjakan dosa. Nabi memang tak ada berdosa tuan, ya. Seandainya beliau berdosa, maka Allah Ta'ala telah bersedia mengampuni dosa beliau yang terdahulu dan kemudian. Seandainya, tapi tak mungkin lah. Walaupun demikian, sebab apa tak mungkin tuan? Sebab apabila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi itu? Jawab Sayyidatina Aisyah, khuluquhul Quran, akhlak baginda Al-Quran. Maksudnya setiap apa yang ada diperintahkan dalam Al-Quran semua Nabi buat, dan setiap apa tegahan yang ada dalam Quran semua Nabi tinggalkan. Macam kita separuh-separuh kan separuh-separuh dah. Banyak yang larangan kita buat, yang perintah kita tinggalkan, terbalik kan. Walaupun demikian, beliau sangat banyak beristighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Dalam sehari semalam baginda tidak kurang daripada 70 kali beristighfar. Tak kurang pada 70 kali. Dan kita tengok 70 kali kita boleh buat lebih. Kata kita masalah Nabi ni, kita kan dah baca di Nabi ni tak berdosa. Sekurang-kurangnya tidak kurang daripada 70 kali. Kita dapat 3 kali pun dah hebat dan lepas semayang. Ni lepas semayang tu bingkih bangun cabut lagi, tak nak beristighfar. Kan saya dah pernah sebut dulu, istighfar lepas solat bukan nak cerita-cerita dosa lama, dosa dalam semayang tu. Kepala kita melayang, tak khusyuk kan, sampai bilang rakaat kadang kita lupa. Jadi habis semayang kita istighfar, minta ampun. Tadi nak semayang kita dah minta ampun Allah Ta'ala. Kita ada al-khawf, al-raja, pengharapan, ta'zim, semua dah ada. Nak mengkhusyukkan salat, tak khusyuk juga. Habis semayang istighfar, minta ampun balik. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Semayangku ini memang kalau ikut poin dia, kata ulama, berapa markah semayang ikut tahap kekhusyukan. Ikut 5% dia khusyuk, 5% ni lah, ya. Dalam sehari semalam baginda beristighfar tak kurang daripada 70 kali, dan beliau selalu bangun di waktu malam untuk beribadah dan menghabiskan waktunya dalam munajat di hadapan Allah Ta'ala sehingga bengkak kedua kaki beliau. Munajat Nabi SAW ni termasuk munajat untuk kita umat ni tuan. Nabi menangis, Nabi doa untuk kita. Satu hari Sayyidatina Aisyah minta, ya Rasulullah, doakanlah aku ni Maka Nabi terus berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang terdahulu, yang akan datang kalau ada, ampunkan. Maka gembira Sayyidatina Aisyah, riang melompat. Kata Nabi, suka ya? Mestilah suka. Nabi mendoakan. Maka apa jawab baginda Nabi? Inilah doa yang aku baca setiap malam untuk umatku, untuk kita semua. Jadi kita selalu lupa. Jadi macam mana kita nak menghargai pula tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertolongan, ingatan dan doa Nabi SAW? Perbanyakkan salawat. Kita nak pergi Mekah belum tahu bila tuan, nak ziarah makam Rasul kan. Jadi banyakkan berselawat. Paling kurang 10 pagi, 10 petang. Tapi tambahlah sikit, janganlah 10, buatlah 100 ya. Kalau buat 1000 hari-hari, insya-Allah tak akan mati melainkan Allah Taala beri khabar syurga kepada kita.
Ini adalah suatu teladan kepada umatnya. Maknanya Nabi ngajar kita, walaupun kita ni kaya, tapi tak semestinya kita ni kau nak tolong orang susah. Begitulah, walaupun kita ni rasa tak berdosa, ibadah kita tak boleh cincai-cincai. Orang ibadah ni cincai tuan, seolah-olah dia rasa dia banyak pahala. Dosa tak ada. Dan itu tidak berlaku kepada orang-orang soleh yang terdahulu daripada baginda Nabi, sahabat, tabi'in, tak ada. As-Sajjad cicit kepada baginda Nabi SAW. Ali Zainal Abidin solat sunat 1000 rakaat sehari. Kita kau buat 100 rakaat masuk TV tuan, 100 rakaat sehari masuk majalah. Mus dah didapati solat sunat 120 rakaat sehari, dah konsisten 3 bulan. Masuk harian Metro kayak Mus. Beliau merupakan anak kepada bekas Bilal Masjid Negeri, dah memulakan ibadah daripada dunia. Contoh. Tak apa tuan. Hampir tak pernah ya, kalau saya dah hampir tak pernah. Bulan Ramadan pun kalau kita sembahyang, ada kawan saya sembahyang tarawih 40 rakaat, masuk witir 43. Cuma boleh 43, maksimum 20. Dia lain-lain tempat. Dia sembahyang dekat sini 20 rakaat, lepas tu dia cabut pergi tempat lain lagi 20 rakaat. Baru 40. 43, ada lagi 57 rakaat nak cukup 100. Ini 1000 rakaat. Boleh ke tak? 1000 rakaat bukan sembahyang macam patung mandi, sembahyang dengan penuh khusyuk. Teratib dia punya tamakninah cukup. Bayangkan, boleh? Kan? Jadi kalau macam tu, kalau tak apa nak boleh, jagalah solat isyak berjemaah, subuh berjemaah. Sebab isyak berjemaah itu seperti solat setengah malam, dan subuh berjemaah itu seperti solat sepanjang malam. Bukan kita tak nak cenekeh, tapi kita cubalah dapatkan juga pahala, sebab kita ni tak berdaya. Tapi oleh kerana kelemahan iman kita yang ada dalam dada kita, maka kita rasa malas beristighfar dan merasa terlalu berat untuk bangun dari tempat tidur untuk beribadah. Maka kalau kita cuba meraba dada kita dan bertanya kepada diri kita sendiri, dapatlah kita mengukur sejauh mana kekuatan iman yang ada dalam dada kita. Maka beruntunglah orang yang sadar sebelum ia ditemui oleh kematian, dan berjayalah orang yang bersegera berbuat ibadah sebelum terlambat. Kita ni tuan ibarat berjalan menuju destinasi, kadang-kadang kita teleko duduk wah pokok lama mana, lepas kita bingkas bangun balik. Wih, ni nak kena sampai awal ni, maka kita berjalan. Memang ada keletihan, sebab Nabi mencakap ibadah itu meletihkan, sehingga manusia itu merasa jamu dia untuk beramal. Tapi Allah SWT tidak pernah jamu. Allah Ta'ala tak pernah lelah, tak pernah letih. Kita yang letih. Sebab tu Nabi cakap, lakukanlah ibadah itu semampu kamu. Maknanya orang tu berbeza-beza, tapi janganlah semampunya itu 2 rakaat, lepas tu tidur aku semangat makan, alhamdulillah. Badannya togap tonggong, tapi ya Allah, hailah kan, nak ibadah mula ada letih. Mudah-mudahan kita tak segitu tuan ya. Sebab tu kita makan niatkan, ya Allah berilah aku zat dalam makan ni supaya tubuh badan aku ni kuat untuk lakukan ibadah ya Allah. Segala-gala kerana-Mu ya Allah. Segala-gala kita nisbahkan untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu untuk malam ni tuan-tuan. Habislah kita ke hadis yang ke-30. Adakah apa-apa yang nak ditambah, diperbetulkan atau yang nak tanya? Kalau boleh jawab, saya jawab sebelum kita azan. Ya. Duha. Okey, Bang Syarul tanya, Nabi ada tak buat qiyamul lail juga, tak bangun, tapi Nabi solat 12 rakaat. Adakah itu solat duha atau solat macam mana? Baik tuan. Bagus soalan. Orang yang melazimi ibadah sunat, contohnya solat sunat, maka orang ni boleh mengqadakkan solat sunatnya sekiranya dia tertinggal. Contoh, orang yang melazimi rakaatain qabla subh, maknanya 2 rakaat sebelum solat subuh, dia tak sempat sebab dia terbangun lambat, orang pun dah qamat,
Nabi cakap tidak ada salat sunat selepas iqamah, dia terus semayang. Selepas daripada itu dia boleh salat sunat subuh 2 rakaat. Walaupun waktu tu makruh ataupun haram, tak dibenarkan semayang. Tetapi kalau nak mengelakkan fitnah, orang cakap apalah lepas subuh dia ni semayang, ya, kadang ada tempat orang yang tak tahu, maka buatlah bersendirian di rumah lepas dah balik. Begitulah juga salat-salat yang lain. Dalam hadis ada mengatakan bahawa Nabi SAW tak bangun malam. Satu ketika Nabi tanya para isteri, ni apa, ni tilam ni macam mana kes ni? Maka dia jawab oleh isteri baginda, tilam ni kami lipat 4 ya Rasulullah, selalu lipat 2, lepas tu lipat 4, maka bertambah tebal. Kata Nabi, buat seperti biasa, sebab dek empuk tilam ni aku telah tak bangun malam tadi. Ya, ada beberapa hadis, kalau kita tengok hadis Bilal bin Rabah ada, Nabi dan para sahabat buat sampai malam, Nabi cakap dah tidur, nanti besok subuh lambat. Sayyidina Bilal jawab, tak apa, nanti aku akan kejutkan. Sebab Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu adalah muazzin kepada Nabi. Ternyata Sayyidina Bilal pun terlelap. Lalu Nabi tanya, Bilal mana nak kejut tadi kan, terlewat solat subuh. Jadi kalau dalam kaedah orang yang biasa bertahajud ataupun orang yang tidak bertahajud, dia bukan tak biasa bertahajud, dia nak bangun tahajud tapi tak ada kekuatan, dia bangun dia robah, macam orang tak ada tenaga, bangun dia robah. Ada tu, mata jaga tapi badan dia menggigil. Dia bangun dia bing dah kanan, selimut makin lama makin ditarik. Dia istighfar. Alhamdulillah, masih adalah ingatan daripada Allah SWT. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Bawa lalap dia balik, tapi tidak mulut dia ni. Jadi bolehlah dilakukan duha sebanyak 12 rakaat. Ya, pernah tak kita buat duha 12 rakaat ni? Pernah lah, ada sesekali ada kan, 12 rakaat. Orang yang buat duha 2 rakaat seperti dia telah bersedekah untuk 360 anggota badannya, 360 sendi di badannya. 2 rakaat. Kalau dia salat 4 rakaat, dikeluarkan dia daripada kategori orang yang lalai. Kalau dia salat 6 rakaat, dicatatkan dia sebagai ahli ibadah. Sabda baginda Nabi, orang yang bersolat 12 rakaat duha, maka Nabi menjamin satu tempat, satu mahligai baginya di dalam syurga. Kalau kita jarang dapat bangun malam, ada kaedah boleh buat duha, ya, duha 12 rakaat. Afdal waktu duha ni lebih kurang matahari naik segala. Tak dalam hadis ni ketika anak unta bangun daripada tempat tidurnya kerana dah terasa panas matahari tu. Wallahu a'lam. Boleh ya. Jadi kalau kita tak apa boleh bangun tahajud, ada kelapangan waktu 7 minggu tu kan, baiklah duha 12 rakaat ya, insya-Allah. Lain ada? Okey. Tuan Imam kita tanya pasal witir. Maksud dia witir dah buat awal. Okey, kaedah witir ya. 3 perkara Nabi pesan kalau boleh kita pegang. Yang pertama, solat duha. Solat duha kalau boleh jangan tinggal. Palinglah sibuk 2 rakaat kita buat. Yang kedua, witir sebelum tidur. Yang ketiga, solat puasa 3 hari sebulan, iaitu pada hari putih 13, 14, 15 bulan Islam. Jangan bulan Januari, Februari, Mac. Kan kita hari putih tak jadi, hari kelabu keluar. Maksud hari putih ialah bulan mengambang. Bulan tu putih. Bulan mula mengambang 13, 14, 15 bulan penuh kan, berarti dia turun.
Jadi itu yang maksudkan hari putih. Barang siapa yang puasa pada hari putih 3 hari ini, seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Yang tak ada hari putih 2 bulan dia. Yang pertama bulan Zulhijjah 13 tak ada, sebab dia hari tasyrik. 12, 13, 11, 12, 13 hari tasyrik. Dia ada 14 dengan 15 ya. Yang kedua bulan Ramadan 13, 14, 15 memang dah puasa. Ya, yang lain pada tu bolehlah. Okey. Jangan ya aku puasa bila tu bulan Ramadan 13, 14, 15 puasa putih. Memang semua orang satu dunia pun puasa orang Islam. Baik. 3 perkara ni kita cuba jaga ya. Ingat ya, duha, witir. Witir ni 1 hingga 11. Dia buat sampai 53 pula ya, 1 hingga 11. Kemudian puasa 3 hari sebulan tadi. Nabi kata kalau nak puasa 3 hari dalam sebulan, puasalah pada hari putih, iaitu 13, 14, 15. Ada hadis sahih. Mendapat pahala seolah-olah puasa setahun. Baik, dalam kes ni Tuan Imam, bila apa kaedah dia kita dah witir. Ada orang kita tengok bulan Ramadan, dia lepas tarawih, lepas dia lagi tak nak witir. Pasal kan nak bangun malam dah. Dulu pun kita pun macam tu jugalah. Kan dah witir. Sebahagian keadaan mengatakan yang lagi dia ni bangun tahajud ni. Itu kalau orang mengkaji ilmu hakikat, dia boleh mendatang kemerbahayaan. Sebab ada sedikit riak. Nak beritahu aku nak tahajud melanggang, sebab tu aku tak witir dengan kau dah. Boleh ke tak boleh witir? Boleh. Habis sebelum tidur ni, kenapa aku bangun kan nak bangun-bangun? Siapa cakap kau kompom bangun? Jangan-jangan tidur tak bangun-bangun. Bila nak witir, tidur pap 2 jam dah senyap. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita sedih. Ustaz Zul baru saja mengubur. Tah bila dia tahu baru, padahal dah 2 jam kan tak bangun. Tadi lalap, tadi tak bangun. Bila nak witir tak ada. Maka itulah adab yang Nabi ajar kepada kita, bahawa dalam Quran sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kau berkata besok aku nak buat itu ini, melainkan insya-Allah jika diizinkan Allah. Itu larangan, tegahan. Makna taklah tegah, kita ni tak ada hak untuk menentukan masa depan. Pukul 8 ke pukul 10 tu masa depan tak tuan? Masa depan lah tu. Sebab kita belum sampai kepada dia. Sekarang pukul apa? 8.45. Pukul 9 adalah masa depan kita, yang kita tak tahu kita boleh jumpa atau tidak. Tengah malam kan merupakan masa depan. Subuh besok masa depan, esok masa depan, minggu depan masa depan, bulan depan masa depan, tahun depan masa depan. Sebab Nabi cakap ingatlah kematian, kerana kematian itu pemutus kelazatan. Jadi maknanya bila ingat mati ni, orang ni pendek angan-angan dia. Bulan depan kita macam mana ni, kalau PKP dah habis, lupa lah bulan depan. Kita besok pagi belum tahu kan. Malam ni kita bangun tahajud, sesama kita sembahyang. Andai macam tu, baik. Kaedah yang saya tahu, yang saya jawab ni apa yang saya tahu ya. 2 kaedah tentang witir. Yang pertama, seseorang itu dia kena witir sebab tadi sunnah sebelum tidur. Apabila dia bangun, okey, dia ada 2 kan, tahajud dengan qiyamul lail. Kadang kita confuse. Okey, qiyamul lail ialah orang yang mendirikan malam tanpa tidur. Daripada maghrib dia terus tilawah, mengaji sembahyang sunat sampai subuh. Tahajud dia syaratnya kena tidur sekejap. Lepas tu dia terbangun. Baik. Jadi orang yang qiyamul lail dia tak adalah witir sebab dia tak tidur. Cerita tadi witir sebelum tidur, kan? Jadi kalau sebelum tidur kenapa lepas isyak? Sebab lepas isyak kau tidur. Kau tidur lepas subuh. Macam tu lah jawapannya, senangnya. Kalau dah balik rumah dah kena Maggi kena apa kan, nak lalap ya tengok TV. Sebab lepas isyak tu wuduk masih ada, dalam surau, keadaan sejuk, aircon semua siap. Sembahyanglah witir 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke. Bila dia bangun tengah malam, terjaga. Dalam tahun tu baru itulah kali terjaga, perut lah sakit, tak boleh nak tidur. Menyenak, perut tak boleh tidur, maka dia pun rasa nak sembahyang. Dia nak bertahajud. 2 kaedah. Yang pertama, dia buka witir tu dengan 1 witir dulu. Dia ambil wuduk. Biasa kita akan solat sunat wuduk 2 rakaat kan. Yang tu antara amalan Sayyidina Bilal bin Rabah.
Bila Nabi tanya, ya Bilal, apa amalan kau sehingga aku mendengar derapan tapak kakimu dalam syurga? Jawab Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, aku akan salat 2 rakaat sebelum azan. Maksud sebelum azan itu ialah lepas Sayyidina Bilal berwuduk, beliau akan azan. Sebelum azan beliau salat. Itulah dipanggil salat sunat wuduk. Ya, salat sunat wuduk rakaat. Sebab tu kita salat sunat wuduk sebab kita baru lepas wuduk? Tak, kita salat dulu 1 rakaat witir. Jadi sebelum tidur tadi 1 rakaat, bangun tidur 1 rakaat, jadi 2 rakaat tak dipanggil witir. Witir tu maksudnya ganjil. Buka dengan 1 rakaat. Atau sebelum tidur kita dah salat 3, bangun dan tidur kita salat 1, jadikan dia 4. Maknanya witir tadi kita renew balik, kita accumulate dia dalam 2 keadaan. Yang tadi kita postpone sekejap. Rancangan tergendala bulat gambar banyak warna-warni tu. Dulu masa kecil kita selalu kan rancangan tergendala sebentar tu, sini gambar tangan dah. Sekarang dah tak ada lagi dah. Tapi tadi ada gangguan elektrik sekejap. Pum terpadam. Nak maghrib, dekat lepas maghrib dia. Bayu satu. Jadi rancangan tergendala sebentar sebab tidur. Sampai sembahyang 1 rakaat dia witir. Bila pum hidup balik, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatna wa nusyur. Maha suci Tuhan yang menghidupkan kami selepas kami dimatikan. Kepadamu lah kami kembali. Salat 1 rakaat jadilah witir tu 2, dia tak dipanggil witir. Salatlah taubat, salat hajat, salat segala-gala tutup balik dengan 1 rakaat, jadilah 3. Ataupun sebelum tidur tadi 3, buka 4, tutup 1, 5. Sebelum tidur 7, bangun tidur 1, 8, nak tidur kerang, tutup 9. Ataupun tak payah salat witir lagi dah. Sebab Nabi cakap tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Bangun terus sembahyang ya. Sebab apa? Sebab kita hidup semula. Kan? Kan ada lagu seperti hidup apa? Mati hidup semula apa tu. Sebab kita dah mati sekejap tadi. Hidup balik terus saya sembahyang. Tak payah witir pun boleh. Tapi kalau saya pakai yang kaul yang pertama tadi. Buka 1 rakaat, ujung tutup 1 rakaat, balik semula. Kemudian tadi dah tidur, terjaga pukul 12, dia buat tahajud. Dia lelap. Dah tutup dah dengan witir dah tu kan? Kan dia terbangun, dia buat macam tadi balik. Sebab orang ni Allah Ta'ala beri dia kekuatan, kehebatan dan kemuliaan. Dia boleh tahajud 2 kali 1 malam. Ada orang boleh makan 8 pinggan sehari? Ya, uti canai 10 keping, ada setengah keping ya. Betul tak Andan? Itu Allah Ta'ala punya anugerah. Kita tak boleh cakap apa. Ada orang boleh kan kita tadi 1000 rakaat, ada yang 100, ada yang 10, ada yang 2 rakaat, ada yang 0 rakaat tak boleh buat apa lah tu kan. Jadi kita bersyukur ya. Jadi kalau orang yang boleh bangun 2 kali semalam tu dia hebat. Boleh 3 kali pun tak apa, terbangun lagi dia nak buat, masih ada waktu sebelum subuh. Jadi kita bersyukur tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah. Dalam ibadah pun kita bersyukur juga. Ya Allah, bersyukur dapat baca Quran 1 muka surat. Syukur ya Allah. Menangis dah ada bersyukur ya Allah. Payah nak baca Quran, bukan payah sebab tak pandai, bukan payah sebab tak ada Quran, bukan payah sebab tak ada masa. Payah tidak ada kekuatan untuk ambil wuduk, pegang Quran, duduk baca tu. Sibuk panjang dengan telefon, dengan anak pinak, dengan segala macam. Maka hari tu dapat dia baca, dia bersyukur. Allah Ta'ala tambah nikmat. Besok 2 muka surat, lusa setengah juzuk, lepas tu 1 juzuk. Sebab tu bulan Ramadan doa kita mustajab. Kita baca Quran pun laju, boleh khatam 1 bulan. Bulan lain 1 tahun tak khatam-khatam. Itu barakah bulan Ramadan. Tapi kena ingat, jangan kita menjadi hamba Ramadan. Kita tetap hamba Allah, cuma kita pertingkatkan amal. Sebab Nabi SAW itu seorang yang pemurah, bertambah pemurahnya di bulan Ramadan. Maknanya kita ingat, ya Allah, aku ni bukan sebab yang lain, bukan sebabkan kawan ajak tadarus, bukan apa, tapi inilah waktu aku nak, ya Allah tolonglah beri kekuatan dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, bulan untuk umat, untuk manusia ni, jadi memperbaiki diri, jadikanlah ini madrasah pada aku untuk aku mengaji, mendalami ilmu, menambah kekuatan ibadah ni. Jadi mudah-mudahan bulan-bulan yang lain pun aku mampu, ya Allah tolong. Jadi doa dalam bulan Ramadan ni barakah, doa semua orang pun barakah. Jadilah kita pun hebat bulan tu. Tapi jangan bulan tu ya ketara nak nampak lepas habis Ramadan dah pakai seluar pendek, tak boleh ya. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup sekadar itu dulu perkongsian kita pada malam ini ya. Kita boleh, kalau tak faham kita boleh rujuk mana-mana ustaz
Benda-benda kitab, ya, kitab ni pun nak baca kena faham juga. Kalau kita kurang pandai, kita tanya pada orang yang pandai. Saya sendiri pun banyak yang tak tahu, saya pun rujuk dan masih lagi menuntut ilmu. Hari ni, minggu ni, insya-Allah Dr. Syuhada ada buat pembentangan Isra wal Mi'raj. Kalau yang dah mendaftar boleh ke kompleks Islam Paroi hari Rabu ni kalau tak silap. Kita ni masih lagi belajar, tuan ya. Semua dalam keadaan belajar supaya apa? Supaya kita makin yakinlah dengan ilmu kita, supaya dapat beramal dengan khusyuk dan tawaduk. Mudah-mudahan cukup sekadar itu dulu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, ketelanjuran kata-kata yang mengguris hati. Tak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri. Umur kita makin hari makin bertambah, dan pada bila-bila masa kita boleh dijemput oleh Allah SWT, masuk ke dalam kubur. Sayyidina Uthman yang hebat, tuan, yang malaikat malu dengan dia bila dia baca surat Takatsur tu, dia pengsan, tuan. Sebab apa? Sebab alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang tu leka mengumpul harta sampailah nak masuk kubur pun dia tak sadar. Jadi kata Sayyidina Uthman, aku takut akan fitnah kubur itu. Walaupun Sayyidina Uthman salah seorang yang dijamin syurga, tuan, bila sampai keadaan tu dia sendiri pun takut, apatah lagi kita yang banyak dosa ni. Kita mohon kemampunan pada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW dan juga kemuliaan para sahabat baginda yang agung, yang hebat, kita dapat juga syafaat dan kebaikan. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.